Berikutnya hadis ni menggambarkan suatu perkara yang penting untuk kita, iaitu para Nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka ini tidak pernah mempunyai kepentingan di dalam dakwah, kepentingan pribadi dalam dakwah. Tidak pernah bertindak sesuatu yang tindakan itu adalah hasil daripada kemarahan diri mereka. Sentiasa ia berfikir tindakan yang menguntungkan dakwah itu sendiri, bukan menguntungkan dirinya. Hadirin dan hadirat sekalian, saya, mungkin juga tuan-tuan dan orang lain, banyak tindakan kita dalam dakwah ini ialah tindakan kerana orang kata ke dakwah. Kita marah tu bukan kerana dakwah, kita marah tu kerana kita rasa dia kata ke kita. Perasaan ingin membela diri, seolah-olah dia cabar kita, menyebabkan kita jawab dia, bukan kerana kesetiaan kita kepada akidah yang kita pegang, ataupun manhaj, ataupun metodologi yang kita pegang. Tak. Kita bila baca Al-Quran umpamanya, Quran cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Berapa lama dakwah Nabi Nuh? 950 tahun lama dakwah. Dalam surah Nuh, Allah kata, Nabi Nuh kata, qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Wahai Tuhan, aku berdakwah, aku seru kaumku malam dan siang, tak berhenti. Ada kesempatan yang memang seru. Kita kadang-kadang kalau nak dakwah ni ikut free ya kan, masa-masa kosong tengok free nanti boleh join. No, sebab tu kita tak berjaya. Kita dakwah ini ialah part time. Itu pun kalau betul kalau part time. Inni da'autu qaumi laylan wa nahar falam yazidhum du'ai illa firara. Tak tambah pun dengan dakwahku melainkan mereka lari lagi daripada agama. Semakin lama seru, semakin lari. Tuan-tuan, kita kalau seru-seru lagi lama lagi tak nak, kita kata aku fed up. Adakah Nabi Nuh tak pandai di dalam dakwahnya? Orang kata kau ni dakwah apa, orang panggil duduk lari je, duduk menambahnya tidak. Tak. Masalah dakwah bukan masalah pendakwah sahaja, tapi masalah orang yang didakwah. Kalau orang yang didakwah itu kelompok manusia yang bebal, walaupun kau bawa datang kepada mereka para rasul, mereka menolak. Hari ini katakanlah saya kuliah di sini dengan jumlah yang seperti ini, bukan kerana kejayaan saya, tak, tetapi kerana kelompok manusia yang memang mereka itu bersedia mendengar dakwah itu sendiri. Jika dia hantar saya pada satu tempat ni, tak berjaya juga. Tak payah kau cakap pandai lah, tak berjaya. Nabi Nuh kata falam yazidhum du'ai illa firara. Tak tambah pun dengan dakwahku melainkan mereka lari je. Oh tuan-tuan, 950 tahun tahu. Kita kena 15 hari je. Orang tekan kita setahun je. Malah aku, biar aku nak sesat kau punya hal. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Aku setiap kali berdakwah pada mereka, mereka ambil supaya engkau ampunkan mereka. Bukan dakwah supaya mereka ni baik dengan aku, terima aku, bagi peluang aku ceramah, ajak aku pergi tempat mereka. No. Setiap kali aku berdakwah kepada mereka, kata Nabi Nuh, supaya mereka menerima, supaya engkau mengampunkan mereka kerana mereka buat dosa. Litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan jari-jari mereka dalam telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka ambil baju, mereka tutup muka mereka. Mereka buat sikap, mereka terus dengan macam tu, dan mereka tunjukkan kesombongan mereka.
Tuan-tuan, kalau tengah-tengah saya ceramah, tuan-tuan ambil jari bawah, saya stop, tuan-tuan, saya keluar. Si typer mas kata saya, tiket saya dahulukan, saya nak balik. Walaupun yang tutup tu hanyalah 3/4, ada 1/4 lagi dengar. Nabi Nuh 950 tahun, setiap kali dakwah orang tutup telinga, ambil baju tutup muka. Kita kalau pergi ni, saya nak terang sikit pada adik ni. Tak payah. Tak, yang kita buat ni, tak payah. Tak payah ikut hang lah, mampu pergi kata. Kalau kita lah, tuan-tuan pergi 7-Eleven ke mana-mana, tuan-tuan tengok ada budak muslimah perempuan, dia meniaga di situ, ada arak dan petinya. Tuan-tuan kata, adik, tak boleh sebenarnya muslim ni meniaga arak. Dia kata, ya saya yang lain yang banyak. Yang lain banyak arak tu ada juga, boleh main ke kuantan, adik kena jual. Bila adik kena jual, dia termasuk orang jual arak. Walaupun bukan adik tokinya, semua orang yang terlibat, yang jual, yang hidang, yang tuang, yang semua dalam kes arak ni dilaknat oleh Allah. Itu tak apa, saya tak nak dengar abang banyak dah nasihat saya. Dan saya beritahu benda ni haram, saya tak maulah abang beritahu kat orang lain lah. Saya ingat kalau kita lalu, biar dia budak tu kan dengar cakap mana. Yes, baru sekali 950 tahun seorang Rasul, setiap kali bertelinga, sabar. Tuan-tuan, apakah yang menyebabkan para Rasul ini boleh sabar? Apa sebab? Apakah yang menyebabkan mereka boleh sabar? Saya tak boleh sabar. Mungkin tuan-tuan tak boleh sabar. Sebabnya ialah keimanan mereka terhadap ganjaran Allah itu besar, mutlak. Tuan-tuan, kalau orang bagi buat satu kerja, duduk satu jawatan, gajinya lumayan, tapi setiap kerja yang dia buat tak pernah menjadi. Orang suruh lokal plan ke apa, setiap kali reject kita punya, hantar reject. Tapi bos tu kata, tak apa, you duduk saja, gaji you jalan, tiap hari you lukis je, hantar. Dia orang tak mau gaji saya, dia tak mau pun tak apa, gaji jalan, tak apa, kata gitu. Kita lukis, dia kata tak terima, dia reject, kita lukis lagi. Kita pergi, kenapa? Kita yakin yang penting gaji jalan. Tak kisah kita. Dia kata ada masa depan, tak ada masalah, dia kata. Gaji jalan, lagi lama dia orang reject, lagi banyak aku bagi gaji, kata. Mau kita teruskan. Jadi orang kata, kau ni tengok kerja tak pernah plan kau berjaya. Aku tak kisah. Bos kata, lagi aku lukis plan, aku hantar, gaji aku jalan, dan dia duduk naik pula tiap bulan. Kita tak apa. Nuh dan para anbiya alaihimus salatu wassalam, mereka tahu pahala Tuhan berjalan. Lagi kau tolak, pahala Tuhan, lagi bala kau bagi pada aku, lagi banyak pahala jalan. Keyakinan itu ada dalam hati mereka, tak ada dalam hati saya, dan mungkin tak ada dalam hati tuan-tuan, begitu kuat. Sehingga kan mereka tak rasa apa dengan masalah tolak tu. Kerana mereka yakin setiap gerak kerja dan tindakan mereka adanya pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Dan ini tak ada pada kita. Saya kadang-kadang, bukan saya kempen simple, tuan-tuan. Ambillah apa-apa bahan agama, tuan-tuan belilah kat luar tu, kat mana-mana. Saya tak ada campur tangan dengan bisnes tu, tapi tuan-tuan belilah keset ke apa, nak terang, tuan-tuan ambil, jumpa satu kawan, tuan-tuan bagi. Sangat jauh lebih ringan daripada apa je kerja yang orang lain buat. Assalamualaikum, kita, aku nak bagi hadiah sikit, bagi satu. Tengok apa ni? Alah, kau dengar lah. Tak nak, tak mau dengar, bagi balik, aku bagi ke orang lain gitu. Bagi. Nanti dia buang pula kan. Tak apa, dia kata aku dengar, ambil. Kalau dia nak dengar, aku bagi hadiah, dia ambil. Kita bagi buku, mungkin orang malas membaca, kita bagi. Sangat mudah. Tapi kalau semua orang buat, banyak ni buat, berapa ramai ni, banyak ni buat, bayangkan banyak mana lagi kita perlukan sediakan dewan untuk kuliah. Tapi semua orang dengar balik, semua orang rasa tak apalah, ni kerja ustaz, aku tak apa. Salah. Semua orang mesti bertanggungjawab terhadap agama ini, dan semua orang ada pahala. Kita ni mungkin sembahyang tak banyak, apa tak banyak, puasa pun tak banyak,
Tapi seru hanya dengan mungkin RM4 tidak besar bagi kita, RM5 tak besar bagi kita. Kita beri pada satu orang, kemudian orang itu salat, ia puasa, mematuhi Allah dan Rasul, sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Para anbiya alaihimussalatu wassalam tegap di atas dakwah ini walaupun dunia keseluruhannya menghadapi mereka. Syekh Qutb rahimahullah di dalam Zilalil Quran ketika membahaskan tentang Nabi Nuh alaihissalam, katanya sesungguhnya hakikat dakwah itu lebih kuat daripada alam semesta. Kalau alam ini keseluruhannya bangun menghadapi seorang pendakwah yang jujur kepada Allah Ta'ala, alam ini akan hancur pun pendakwah dan perasaan dakwahnya terus hidup dan kekal sehingga hari kiamat. Para Nabi alaihimussalatu wassalam, itulah kekuatan mereka. Nabi Nuh alaihissalam, kata Nabi Nuh, summa inni da'autuhum jihara, kemudian aku dakwah pada mereka kempen terbuka. Tuan-tuan semua terima oleh Islam macam kita ceramah. Summa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, kemudian aku pergi jumpa, cakap secara tadi aku seru secara terbuka, cakap secara terang tentang Islam. Kemudian pergi jumpa 2-3 orang, aku cakap, tuan-tuan kita pergi jumpa lagi, a'lantu lahum wa asratu lahum israra, kemudian pergi jumpa seorang-seorang. Takut mungkin dia ni rasa ramai-ramai kawan dia tak mau terima, dia tak mau. Kata Nabi Nuh, aku pergi jumpa seorang-seorang, rumah-rumah seorang-seorang. Ni sebenarnya Allah Ta'ala minta begini, seorang-seorang, sehingga kita namakan dakwah fardiyah. Pergi jumpa seorang-seorang. Dia kata tak naknya dia orang. Semua cuba tu, dalam sebahagian riwayat cerita Nabi Nuh 950 tahun, lebih kurang 80 orang pengikut dia. Oh letih tuan. Kalau sehari seorang, kalau setahun seorang adalah 950 orang lah. Tak ada. Kadang-kadang tak apalah, bukan saya pun tak kuat semangat, tuan-tuan pun tak kuat semangat. Kadang-kadang sahabat, kadang-kadang dia, Ustaz, nampak saya tak nak Ustaz, saya dakwah tak jadi. Ya akhi, berapa lama? Kat 2 bulan dah saya cuba. Alah, cuba 2 bulan baru. 2 tahun pun tak ada apa lagi sebenarnya. Kalau enta yakin dan ana yakin bahawasanya percubaan ini ada pahala di sisi Allah, teruskan saja. Kita cuba je. Sama juga ibu dan anaknya, bapa dan keluarga isterinya. Kita dulu isteri kita dia tak nak umpamanya. Kita pun tak apa nak. Lepas tu lama-lama alhamdulillah, ataupun suami kita macam tu, kita ada sikit pengajian, nampaklah Islam tu macam mana. Balik ke cerita ke dia tak nak. Alah, awak ajalah pergi mengaji. Tak apalah saya ni macam ni. Kalau dia kata tak buat macam mana, dah tu maktub liluh mahfuz saya tak pergi mengaji kata. Oh letih kita. Lagi teruk dia ni kata. Tapi kita setiap kali ketika angkat air ke dia dengan niat nak dakwah tu, buat makanan yang dia suka, dengan durang nak pergi bercakap dengan dia tu, setiap kerja itu kita ada pahala tambahan yang besar daripada sendiri seorang isteri kepada seorang yang berdakwah pada seorang suami. Demikian seorang bapa, walaupun peringkat pertama orang tengok anak-anak kita, dia kata dia ni mengaji tapi anak isteri dia macam mana. Mungkin orang tak faham kita, kita faham diri kita, tapi kita meneruskan saban hari dengan dakwah kita, dengan nasihat kita. Jangan kita pun awal-awal fed up dengan isteri kita, 3-4 kali cakap, isteri aku dah berapa kali dah aku cakap tak nak terima. Padahal kita hidup bersama dengan setiap hari, ruang untuk bercakap setiap hari. Nabi Nuh kaumnya, dia bercakap setiap hari. Kalau keyakinan itu mutlak di dalam hati kita, maka dakwah kita berjaya. Hadirin mukminin sekalian, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan baca tentang para nabi alaihi wassalatu wasallam, kesabaran mereka dalam berbagai bentuk. Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh pujuk mereka kaum dia. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru li rabbikum wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata kamu mintalah ampun dengan Tuhan kamu, dia ni pengampun. Nak bagi mereka suka, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu taubat, kamu istighfar, Tuhan hantar langit yang mana menurunkan hujan yang lebat kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwalin wal banin, dan dia akan memberikan kamu dengan harta dan anak pinak. Para ulama tafsir menyebut
istighfar melalui ucapan Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang lain menunjukkan istighfar yang banyak boleh menyebabkan banyaknya rezeki dan boleh menyebabkan diberinya zuriat keturunan. Bila orang tanya apa nak buat, kadang-kadang orang kata bagaimana nak luaskan rezeki semua orang. Tapi mana khurafat, mana kata ni gantung apa rajah ni alik batasa. Kita masuk satu kedai dan tengok ada gantung. Patut kita seorang Muslim mau kata pada dia tu, sebenarnya tak boleh awak gantungkan itu. Itu termasuk dalam tangkal majal yang membawa seseorang kepada syirik. Ia bukan pemberi rezeki. Tapi kalau tanya macam mana nak banyakkan rezeki, apa? Macam Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Aku kata kepada mereka, istighfar kepada Tuhanmu, dia adalah Ghaffar, pengampun. Dia akan menghantar hujan yang lebat, dia akan memberikan kepada kamu anak-anak, dan dia akan memberikan kepada kamu harta dan anak-anak. Dia akan berikan kepada kamu kebun-kebun, dan dia akan mengalirkan untuk kamu sungai-sungai. Sebab itu salah satu peluas keluarnya manusia daripada masalah ini istighfar. Sebab itu bila kita banyak masalah, tuan-tuan, apa nak buat? Istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah. Minta Allah ampun dosa kita. Sesiapa yang Allah ampun dosa dia, dekat dia dengan Allah, dibuka pintu rezeki untuknya, dan dibuka, dilapangkan urusan kehidupannya. Daripada kekalan para anbiya ini. Dan manusia kita kadang-kadang kita istighfar pun kadang-kadang tak ada pun kita istighfar sikit. Bukan kita istighfar dalam keadaan kita pun tak perasan dia istighfar. Mayang kata apa kata. Orang cakap ni marah pula. Yang kita kritik tu betul sebenarnya, tapi dia malas saja. Dia buat lah buruk. Oh, takkan pula salah ini. Ada ke? Cuba tuan-tuan terjemah aja bahasa Malaysia jadi macam mana. Tuhan, apa benda macam tu? Boleh kata tu orang. Orang datang kita boleh minta benda macam tu, kita tak bagi. Mari pejabat kita buas lah, minta kerja. Cik, minta kerja. Benda awak gila kata, awak isi barang elok. Istighfar lah elok.